Kalau saya tak cakap isu MH370, mereka akan rasa canggung sangat. So saya secara jujurnya, saya tidak berminat dengan isu MH370. Saya tak berminat. Kenapa? Kerana saya punya hujah sendiri. Sekarang ni di Syria, setiap hari puluhan umat Islam yang dibunuh. Setiap hari. Bahkan ada hari-hari yang ratusan, sehari ratusan yang dibunuh. Ada hari-harinya. Dan pembunuhan yang dilakukan di Syria, tuan-tuan, yang dilakukan di Syria, kezaliman yang dilakukan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dicongkil mata, dipotong telinga, potong hidung, gerudi, tebuk kepala, keluarkan otak, tebuk perut, keluarkan usus. Rogol perkara biasa. Sebulan yang lepas saya tengok satu video kanak-kanak perempuan tak sampai setahun umur dia. Tuan-tuan, rabak kemaluan dia kerana dirogol oleh beberapa orang lelaki. Sangat dahsyat. Di Afrika Tengah juga mengalami keadaan yang sangat memilukan. Umat Islam dibunuh, dizalimi di sana. Mereka dibakar, dipotong anggota mereka, bahkan ada yang nak tunjuk bahawa mereka sangat benci kepada umat Islam, lalu mereka makan daging umat Islam. Nak tunjuk benci sungguh. Di Myanmar, tuan-tuan pun faham, beberapa kampung yang dibakar, dirogol, digantung, disembelih. Ini juga berlaku di Myanmar. Namun peristiwa ini tidak mampu untuk menarik kita rasa kasihan yang amat sangat. Tak mampu. Dan peristiwa yang saya sebut ini tidak mampu untuk menarik kita mengadakan salat hajat secara besar-besaran. Tidak mampu. Hanya kerana kehilangan MH370, sebuah kapal terbang yang rakyat Malaysia ada 38 orang, yang Muslimnya 10 orang, telah menarik seluruh rakyat Malaysia untuk menumpahkan rasa kasihannya. Daripada sekecil-kecil orang sampailah orang yang ada ilmu agama. Kesian, satu Malaysia telah rasa kesian dengan isu MH370. Seluruh Malaysia buat salat hajat secara besar-besaran. Tuan-tuan, kenapa isu Syria, Myanmar, Afrika Tengah kita tidak merasa kasihan yang sama sekurang-kurangnya? Ataupun buat salat hajat seperti salat hajat yang kita buat pada isu MH370. Kalau saya cerita macam ni, orang kata ustaz ni dia tak patriotik. Ustaz ni tak patriotik. Saya nak tanya apa maksud patriotik? Ustaz ni dia tak simpati dengan keluarga mangsa MH370. Saya nak tanya. Kalau tuan-tuan kata saya tidak simpati dengan keluarga MH370, keluarga umat Islam di Syria dizalimi, dibunuh, dirogol, disembelih, adakah keluarga mereka tidak ada rasa sedih? Umat Islam di Myanmar yang mereka lihat saudara mereka, keluarga mereka dibunuh di depan mata, adakah mereka tidak ada rasa sedih? Keluarga mereka? Begitu juga di tempat-tempat lain. Namun tuan-tuan, kita apabila kena kepada rakyat Malaysia yang ada IC, barulah rasa sedih. Daripada sekecil orang sampailah orang yang ada ilmu agama, barulah rasa sedih. Kenapa berlaku begitu? Ini persoalan yang perlu kita faham. Sebab ni mukadimah tuan-tuan, kita akan bincang strategi musuh Islam. Strategi musuh Islam. Sebelum kita masuk dalam strategi musuh Islam, tuan-tuan, kita bincang ni dulu. Kenapa rakyat Malaysia tidak merasa sedih seperti mana sedihnya isu umat Islam di Syria, di Myanmar, di Afrika Tengah? Kita kalau yang MH370 sedih sungguh. Kenapa? Okey, isunya begini. Tuan-tuan,
Palestin. Kan selalu umat Islam duk sembang isu Palestin. Isu Palestin ni duk sembang apa tuan-tuan? Kalau kat kedai kopi, tuan-tuan selalu dengar, ini ayat standard. Dia kata orang Arab ni kenapa tak bantu umat Islam di Palestin? Kenapa tak bantu umat Islam di Palestin? Sedangkan orang Arab ada lebih kurang 300 juta. Orang Yahudi yang ada di Israel hanya ada 6 juta aja. Kenapa orang Arab tak boleh bersatu? Jangan kata orang Arab serang Israel tu. Kalau orang Arab dia ludah seorang sikit, banjir Israel. Orang Melayu kalau sembang tuan-tuan. Orang Melayu kalau sembang. Tuan-tuan tengok isu masa Amerika nak serang Iraq dulu. Amerika nak serang Iraq dulu. Tuan-tuan ingat. Masa Amerika nak serang Iraq tuan-tuan. Masa Amerika nak serang Iraq, yang paling semangat cerita isu Amerika nak serang Iraq ni bukan ustaz-ustaz, bukan. Tapi di kedai kopi. Di kedai kopi tuan-tuan. Oh dahsyat. Ada orang tuan-tuan, ada tuan haji tu, kalau dia pergi kedai kopi, tuan-tuan, dia nak masuk kedai tu, tuan kedai dah risau lah. Pak Long ni masuk lagi, habis meja aku. Dia duduk 2 minit, 10 kali lah tepuk meja. 10 kali tuan-tuan. Sagi tuan-tuan ni, sorry saya sebut, haram jadah sungguh. Aku kalau dapat George Bush, aku bunuh dia. Marah sungguh tuan-tuan. Ni Dunhill ni, duduk celah ni. Marah kat George Bush. Boleh-boleh kot berhenti dah. Boleh-boleh dah, stop dah. Tidak nak marah ke Amerika macam mana? Tuan-tuan, orang kita kalau sembang, dahsyat. Kalau kita pergi kedai kopi tu, ada meja depan, kemudian meja belakang. Kita sembang meja depan, belakang ni duk sembang cerita isu badminton. Badminton tuan-tuan. Kita duk dengar hak belakang duk sembang ni, kita tak cara sembang ni coach badminton negara ni. Cara sembang, kita balik-balik, Allah, umur 80 lebih dah. Tu orang Melayu sembang. Sebab tu tuan-tuan puan dan jemaah sekalian, kalau kita cerita tentang isu ni, sebenarnya kalau kita kata orang Arab kenapa tak bersatu, orang Arab boleh tak pulang paku buah keras pada kita? Boleh tak? Kita kata kenapa orang Arab tak bersatu, bantu umat Islam Palestin, orang Arab nak pulang paku buah keras pada kita, boleh tak? Boleh. Dia kata, woi Melayu. Ni orang Arab dah duduk lama kat Malaysia. Dia kata, hampa jangan cakap banyak. Hampa kata kami tak bersatu apabila umat Islam Palestin dibunuh oleh Yahudi. Hampa kata kami tak bersatu. Hampa apabila umat Islam dibunuh di Takbai oleh tentera Thailand. Yang satu rumpun dengan kamu semua. Di mana kesatuan kamu? Kenapa kamu tak bantu mereka? Apabila umat Islam dibunuh di bumi Ambon, mereka disembelih, dirogol, dikumpul dalam masjid, dibakar. Di mana kesatuan kamu semua? Kenapa kamu tak membantu mereka? Di mana kesatuan kamu? Kita mampu jawab apa sebenarnya? Sebenarnya isunya sama. Isunya sama. Apabila musuh-musuh Islam menjajah negara umat Islam, mereka telah memperkenalkan satu sistem, iaitu divide and rules, pecah dan perintah. Kita daripada duduk di bawah daulah yang sangat besar, mereka kecilkan menjadi satu entiti negara. Sebab tu kita tak keluar daripada negara. Kepemikiran kita tidak menjangkaui negara kita. Mereka telah divide and rules, pecah dan perintah. Sebab tu tuan-tuan pergi ke Jordan. Tanya, kenapa kamu semua tak bantu umat Islam Palestin? Dia kata, sorry, I'm Jordanian, not Palestinian. Dia kata, sorry, aku orang Jordan, aku bukan orang Palestin. Pergi ke Mesir, tanya, kenapa kamu tak bantu umat Islam Palestin? Dia kata, sorry, I'm Egyptian, not Palestinian. Kenapa kamu tak bantu umat Islam di Palestin? Tanya orang Mesir. Saya orang Egypt, orang Mesir, saya bukan orang Palestin. Tidakkah isu ini sama?
Apabila saudara kita yang satu akidah, satu rumpun dengan kita dibunuh oleh tentera Thailand di Tak Bai, apa yang mampu kita jawab? Kita kata, saya orang Malaysia, warga negara saya Malaysia, itu masalah dalaman Thailand. Apabila saudara kita yang satu rumpun, satu agama dengan kita dibunuh di bumi Ambon, jawapan kita juga sama. Saya warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Indonesia. So isunya adalah sama. Strategi mereka telah pun berjaya meletakkan kita menjadi satu kelompok yang sangat kecil yang duduk di bawah sistem divide and rules.